soalan. Ustaz, boleh tak macam kalau kita mengajar orang tentang hari akhirat ni, dan kita memang tak tahu macam mana bentuk dia, tapi kita nak bagi manusia faham, kita gambarkan perkara tersebut. Contoh macam kita sebut pada hari akhirat, manusia akan dibuat dalam bentuk barisan, berkelompok-kelompok, jadi kita gambarkan, kita lukiskan benda tersebut. Boleh tak dalam kita nak mengajar manusia? Kalau anda nak lukis benda tersebut, dia telah melapasi satu kadar kefahaman yang lebih. Manusia faham sifat berbaris, itu kadar mushtarak, tetapi secara detailnya kita tak tahu. Kalau kita nak lukis, kita terpaksa menambah nilai tambah terhadap kefahaman perkara tersebut. Sama juga dalam kefahaman kita tentang ayat-ayat Allah yang mutasyabihat. Kita ada satu tahap pemahaman yang tanpa sifat. Yang kedua, kita ada pemahaman yang bersifat yang lebih spesifik. Sebagai contoh, bila sebut tentang istawa, contoh, bila sebut tentang istawa ataupun sifat-sifat yang mutasyabihat yang menjadi perdebatan besar di kalangan ulama-ulama, maka sebahagiannya mengkafirkan sebahagian yang lain, sebahagian yang mengatakan bahawa ini adalah musyabbih, orang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak sebut bahawa di manakah tahap kefahaman yang sepatutnya berada. Kita ada satu, dia panggil qadrul mushtarak, tahap kefahaman yang boleh dikongsi, tak ada spesifik. Satu lagi tahap kefahaman yang spesifik, yang khusus dan tidak boleh dikongsi. Qadrul mushtarak ialah satu tahap yang boleh dikongsi, dan qadru yang jazam, ta'yin, yang tidak boleh dikongsi. Baik, ambil contoh. Kalau istawa boleh jadi sifat, payah nak bagi contoh. Ustaz bagi contoh sifat muka. Sifat muka kan? Sifat muka. Bila sebut kalimah muka, semua kita faham kalimah tu. Kalau ada tak faham kalimah muka, sifat muka, faham? Faham tak soalannya ni? Faham? Bahasa Malaysia ke bahasa Jepun? Muka, bahasa Malaysia ke bahasa Jepun? Bahasa Malaysia. Kita faham? Faham. Bila kita kata sifat muka, semua kita faham. Qadr mushtarak pada sifat muka ni ialah ada muka pintu. Muka pintu. Betul? Ada muka surat. Betul? Ada muka kuala. Muka kuala ni, muka kuala. Ada muka kuali. Ada muka apa lagi? Muka tembok. Ada macam-macam, ada kuih seri muka. Macam-macam jenis muka. Tapi kita faham tak? Bila sebut kalimah muka, kalimah tu kita faham, tapi kita tak boleh sebelum dia jadi muka surat. Muka surat itu sudah qadar yang khusus, ada sifat. Bagaimana muka surat? Kita tahu. Bagaimana muka pintu? Kita tahu. Bagaimana muka kuala? Kita boleh gambarkan. Tapi bila sebut sifat muka, faham atau tidak? Faham. Cuma kita tak boleh nak ta'yinkan dia. Kita tak boleh nak spesifikkan dia bagaimana keadaan yang sebenar. Itu dipanggil qadrul mushtarak dalam kefahaman kita. Dalam mana-mana. Muka. Bila sebut muka, muka manusia lain, muka haiwan lain. Walaupun semuanya pada kalimah muka. Kalau pada makhluk pun kita sudah berbeza pada qadrul ta'yin, apatah lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya boleh kita faham dalam memahami sifat Allah, kita hanya boleh faham sekadar qadrul mushtarak, iaitu kita faham bahawa Allah mempunyai sifat, tapi tanpa kita ta'yinkan bagaimana sifat itu pada Allah. Kerana kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah lihat. Jadi kita tak boleh mentakyinkan sesuatu yang kita tidak tahu. Faham maksud ta'yin? Kita spesifikkan sesuatu pada yang kita tidak tahu. Begitu juga dengan persoalan tadi. Kita tahu berbaris, faham semua? Faham. Tapi bagaimana sifat secara spesifiknya? Itu satu kadar nilai tambah yang tidak boleh kita sebut tanpa ilmu yang sahih, tanpa hujah yang benar dari
Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kefahaman kita hanya berada pada tahap kefahaman tanpa sifat, tanpa spesifik bagaimana. Begitulah juga dalam memahami sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah yang kita hari ini duduk berbala, kita bukan mentakyinkan Allah Ta'ala ni ada. Allah kata Allah Ta'ala, bila sebut Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah Ta'ala hanya tinggal wajah Allah. Kita tidak mentakyin bagaimana wajah Allah. Ada muka, ada hidung, ada mata, ada telinga. Tak. Kalau kita sampai peringkat itu sesat namanya. Tidak ada ulama yang memahamkan kita lebih daripada bahawa kita memahami, mengisbatkan satu sifat bahawa Allah mempunyai wajah, tapi bagaimana dia adalah sifat yang sangat berbeza dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Cuma kita mesti memahami sampai situ. Kalau kita tak nak faham, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Kalau kita tak nak isbat, seolah-olah kita nak menafikan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang diri dia sendiri. Allah Ta'ala dah sebut, cuma kita faham pada pernyataan Allah sekadar yang kita boleh faham. Kalau lebih daripada tu, maka kita akan jadi orang yang telah mendakwa sesuatu tanpa ilmu. Tak ada siapa pun boleh menggambarkan sifat Allah secara spesifik, kerana tidak ada manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbalik kepada soal tadi, berbaris ke, berkumpulan ke, bawa panji ke, pikul haiwan ke, pikul binatang, pikul unta, manusia pikul unta, bawa hari akhirat, kerana dia telah menyeleweng dan menyalahgunakan harta awam yang diamanahkan dia, ghulul. Dia telah seleweng unta yang dia akan pikul pada hari akhirat. Bagaimana nak bawa atas bahu dia? Allah Ta'ala alam. Kita faham perkara itu, cuma dari segi spesifik bagaimana dia nak bawa, kita tak tahu. Kita faham berbaris, itu bahasa Malaysia. Faujan, bahasa Arab. Ashtatan, bahasa Arab, difahami maknanya, tapi secara umum, tanpa nilai spesifik yang ada pada dia. Begitulah kefahaman kita dalam mana-mana perkara berkaitan dengan ilmu ghaib. Kesemua yang kita faham dalam ilmu ghaib adalah kefahaman kita pada qadar mushtarak, kerana kita tidak pernah melihat perkara tersebut. Hatta kalau digambarkan malaikat mempunyai beratus sayap, kita nak lukis, kita tak boleh lukis. Kita hanya boleh faham, tapi kita tak mampu nak melukis. Syurga, kita tahu, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita faham, betul? Boleh kita lukis? Kita tak boleh lukis, kerana kadar kefahaman kita hanya sekadar qadrul mushtarak, kadar perkongsian yang tidak boleh dispesifikkan pada mana-mana sifat. Wallahu a'lam. Soalan yang terakhir, ada lagi soalan? Berjaduk terakhir tu kalau. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.